Malaysia sebelum ini juga satu lagi perkataan yang sinonim dalam konteks kita, Malaysia Melaya kan. Ini semua adalah kalau kita lihat adalah istilah-istilah yang begitu dekat dengan Persekutuan Malaysia itu sendiri. Perkataan Malaysia itu sendiri mula disebut pada tahun, kalau tidak silap saya lah, 1870-an 1870-an, 76, 75, I'm not sure. Tapi dalam sebuah akhbar yang disebut sebagai sandakan Herald Tribune sudah disebut perkataan Malaysia, iaitu yang ditulis oleh wartawan British, bahawa sudah ada agenda ataupun cita-cita pembentukan Malaysia itu sendiri. Malaysia itu Malaya itu sebenarnya perkataan Malaysia itu, Malaya itu kadang-kadang orang terkeliru. Malay ni orang ingat Malayu kan. Malaysia itu merujuk pada sebuah negara yang bebas merdeka, bangsa yang bebas merdeka. Sebab perkataan Melaya itu actually kalau dalam konteks bahasa Tagalog. Sebab bahasa Melayu ni juga ada teori menyebutkan asasnya bahasa Tagalog kan. Malaya itu maksudnya bebas. Land of the freedom. Tanah yang bebas. Jadi Sia itu bangsa yang bebas. Malaysia bangsa yang bebas merdeka. Jadi ini yang perlu kita apa yang perlu kita faham betul-betul, apa maksud negara yang bebas merdeka. Maksudnya negara yang tidak mudah diperkotak-katikkan, iaitu satu bangsa yang mempunyai akal budi yang tinggi, bebas, merdeka, punya akal budi yang tinggi, punya jati diri yang tersendiri kan, punya patriotisme yang tersendiri. Bangsa yang bebas merdekanya bangsa yang kenal sejarah mereka sendiri. So kalau hal-hal ini diketahui oleh masyarakat negara itu, oleh generasi yang terkini, saya percaya Malaysia itu akan kekal sampai bila-bila, dan persoalan-persoalan hubungan yang tidak baik dan sebagainya itu dapat diselesaikan, because we know who are we kan. Kita tahu siapa diri kita, siapa kita dan apa negara kita. Jadi perkataan Malaysia itu bukan baru dan kebetulan pula sandakan Herald Tribune itu disandakan itu di Sabah. Semaknanya Sabah ini selain daripada dia membentuk Persekutuan Malaysia, juga perkataan Malaysia itu mula disebut di sana. Jadi dari segi sejarah, dari segi dari segi gedung ilmu kan tentang Malaysia, maknanya Sabah ni sangat signifikan. Dan kalau kita lihatnya dalam selepas 50 tahun ini juga masih ada lagi persepsi ataupun kekeliruan dari sudut Sabah itu sendiri. Ramai yang mengatakan bahawa Sabah ini menyertai Malaysia kan. Sabah sebenarnya dia tidak menyertai Malaysia. Dia membentuk Malaysia itu. Saya rasa kalau tidak ada peranan Sabah di situ, kemungkinan Persekutuan Malaysia yang ada pada hari ini mungkin tidak melibatkan Sabah. Jadi Sabah ini sebagai satu sumber daya, bagaimana saya sebut awal tadi kan, dia mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam konteks sejarah pembentukan Persekutuan Malaysia itu sendiri. Dia bukan menyertai Malaysia, dia menyertai proses rundingan untuk membentuk Malaysia. Bermakna dia itu satu entiti yang sangat signifikan. Dia bukan sebahagian, kalau saya boleh sebut di sini, status Sabah ini saya fikir agak berbeza dengan status negeri-negeri lain di Semenanjung macam Perlis, Pulau Pinang dan sebagainya. Mereka ini adalah negeri yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Tapi Sabah ini adalah wilayah politik yang membentuk Persekutuan Malaysia. Which is satu keadaan yang kita rasa kita perlu lihat perkara dan fahami perkara dengan secara baik dan juga secara berhati-hati. Supaya tidak orang kata Sabah ni menyertai Malaysia. Kadang-kadang hal-hal begini yang boleh menimbulkan sensitivity kepada masyarakat Sabah bahawa mereka menyertai Malaysia. Tapi logik akalnya adalah betul. Bagaimana mereka nak menyertai Malaysia sedangkan Malaysia tidak pernah wujud kan. Mereka lah yang Sabah lah sebahagian pada entiti yang membentuk Malaysia itu sendiri. So dalam konteks perkara 20 dan konteks Sabah dalam Persekutuan Malaysia, saya fikir perlunya ada satu usaha di mana dalam konteks misalnya memahami sejarah persekutuan itu, perlunya ada satu usaha untuk kita lihat balik misalnya dalam sektor pendidikan, kita melihat balik sektor pendidikan sejarah Malaysia umpamanya.
So sejarah Persekutuan Malaysia itu tidak hanya disentuh secara sepintas lalu, perlu diberikan satu penekanan yang serius untuk supaya semua rakyat Malaysia memahami tentang apa itu yang disebut sebagai Persekutuan Malaysia, dan pentingnya untuk kita memahami Perjanjian Malaysia 1963 itu sendiri. Dengan cara ini saya fikir dia boleh melalui pendidikan sejarah ini, saya percaya dia boleh mengatasi banyak perkara, banyak kekeliruan terhadap Persekutuan Malaysia itu sendiri. Sebenarnya tidak semua perasaan ataupun sentimen yang sebegitu wujud. Saya fikir ini adalah suatu situasi apa yang saya sebut sebagai misleading ataupun tidak diberikan satu maklumat yang lengkap tentang perasaan being neglected, perasaan dipinggirkan, perasaan tidak dipedulikan. Kalau kita lihat secara umum dulu kan, dahulu, Sabah ini merupakan satu entiti politik yang sangat penting dalam konteks sejarah pembentukan Malaysia itu sendiri. Kerana sejak Sabah adalah aktor yang memainkan peranan yang cukup penting dalam membentuk Persekutuan Malaysia. Okey. Jadi dalam rundingan sewaktu ingin menubuhkan Persekutuan Malaysia, salah satu daripada push factor yang saya amati yang menguatkan untuk Sabah membentuk Malaysia itu bersama dengan Sarawak dan juga Singapura beserta Persekutuan Tanah Melayu ataupun Semenanjung ialah bahawa janji-janji pembangunan bahawa kalau Sabah turut serta membentuk Malaysia, Sabah akan lebih maju, berbanding dengan Sabah pada ketika itu. Okay? Jadi selepas 50 tahun daripada tarikh tersebut ataupun daripada sejarah pembentukan Malaysia itu, saya fikir keintelektualan ataupun kelompok-kelompok intelektual Sabah merasakan bahawa sebagaimana yang dijanjikan itu tidak cukup. Jadi keadaan itu yang menyebabkan rata-rata ataupun sebahagian daripada masyarakat Sabah merasakan bahawa mereka terpinggir. Tapi untuk dikatakan bahawa mereka ini Sabah itu terpinggir secara langsung daripada arus pembangunan nasional negara itu saya rasa tidak tepat. Kerana kalau saudari ataupun kita melihat Sabah sekarang berbanding dengan dahulu adalah jauh berbeza dari segi pembangunan fizikal dan juga dari segi pembangunan non-fizikalnya, maksudnya dari segi pembangunan sumber-sumber manusia. Saya lihat Sabah sudah jauh lebih maju ataupun jauh lebih mampan berbanding terdahulu. Jadi untuk mengatakan bahawa Sabah itu dipinggirkan ataupun tidak dipedulikan secara total itu adalah tidak tepat. Tetapi tidak dinafikan bahawa masih lagi ada beberapa aspek-aspek lain yang mana Sabah masih agak terkebelakang dalam konteks fizikal itu. Tetapi ini tidak dapat dielakkan. Hal itu akan terjadi. Walhal bukan saja dalam konteks negara kita Malaysia, di kedaerahan ataupun negara lain pun benda-benda yang bersifat keterpinggiran ini, especially dalam negara persekutuan, seperti di Amerika, seperti di Nigeria, seperti di Australia dan sebagainya, masalah ketidakseimbangan pembangunan antara satu wilayah dengan satu wilayah yang lain itu memang satu isu yang fundamental.